Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain, amin. Wal khamisu fir riqab. Yang kelima daripada asnaf zakat itu ialah fir riqab, orang yang dalam perhambaan, orang hamba yang menjadi hamba, iaitulah al-mukatab, orang yang mempunyai perjanjian, hamba yang mempunyai perjanjian dengan tuannya untuk bebas jika dibayar sejumlah harga. Walima lam ya'ud hunaka abidul an fala hajatan li tafsilil kalam anhu. Berdasarkan kepada lam ya'ud, tidak ada, di sana tidak ada hamba sekarang ni, maka tidak ada keperluan, fala hajah, tak ada keperluan untuk memperincikan perbicaraannya di sini. Haitsu sadarat asy-syari'atud dawliyah muhaqqaqatan li falsafatil Islam fi hurriyatil insan. Sekira-kira telah berjayalah syariat kenegaraan dalam Islam itu untuk merealisasikan falsafah Islam dalam menjamin kebebasan manusia. Wantahat bidzalika ilal abad, dan telah selesai misinya itu hingga selama-lamanya. Zahiratul riqi, untuk membenteras zahir sistem perhambaan. Baik. Wasadisu, yang keenam daripada asnaf zakat itu ialah al-gharimu, wa huwa salasatun, ianya ada tiga keadaan orang berhutang. Yang pertama, man tadayana li nafsihi, orang yang berhutang untuk dirinya sendiri. Fi mubahi ta'atin kana aula, sama ada dia berhutang untuk dirinya sendiri itu dia guna pada mubahin ta'ah, pada perkara yang taat yang harus, perkara harus yang taat, ataupun tidak tu artinya tak harus, artinya haram. Yang penting dia berhutang untuk dirinya sendiri. Lepas tu dia nak guna tu ikut dan kepala otak dia je. Wa in sarafahu fi ma'siyatin, jika dia menggunakan duit dia yang dia hutang tadi tu pada perkara maksiat, sekalipun sekalipun dia menggunakan duit yang dia pinjam tadi tu untuk maksiat, au fi ghairi mubahin, ataupun untuk perkara yang tidak harus, ka khamarin, seperti beli arak, wa taba, kemudian dia taubat, wa dhanna sidquhu, dan ada kemungkinan boleh dipercayai lah. Zanna tu ada kemungkinan boleh dipercayai dia tu taubat, ataupun dia ada kemungkinan dia boleh buang tabiat dia, tapi dia masih beli arak lagi, tapi nampak macam ada kesungguhan lah dia nak jadi baik kan. Contohnya dia beli arak tu sorok-sorok, ataupun dia malu-malu kan, dia malu-malu, tu maknanya dia tahulah dia tu salah, dan adalah kemungkinan dia akan jadi baik. Jadi orang macam tu kalau dia berhutang, walaupun dia beli arak dalam keadaan dia malu-malu, sorok-sorok tadi tu, tu boleh dibantu orang tu untuk bayarkan hutang dia. Aw sarafahu fi mubahin fayu'ta ma'a al-hajati, ataupun dia belanjakan duit hutang dia tadi tu untuk perkara yang harus, maka bolehlah diberikan duit zakat kepada dia tu tadi ma'al hajah, kalau dia perlu, kalau dia ada hajat, ada hajat, contohnya habis dah, bankruptcy dah dia, harta dia habis dah, nak bayar hutang dah tak boleh kan, barulah boleh dibantu. Dan dia ada permohonan lah, sebab dia kata al-hajah
dia ada hajat, mestilah dia tunjukkan hajat dia tu kan. Caranya ialah dia minta lah. Kalau dia tak minta, berarti dia tak ada hajat. Mal hajati bi ayyahillad dain, dalam keadaan dia berhajat untuk menunaikan hutangnya, wala yaqdiru ala wafaihi, dan dia tidak mampu untuk menunaikan hutangnya. Jadi boleh dibagi kalau dia ada hajat, iaitulah macam mana hajat tu, dia nak melunaskan hutang tapi tak ada kemampuan. Orang tak tahu kecuali kalau dia minta dulu, begitu. Bi khilafi ma law tadayana li ma'siyatin, berbeza keadaannya jika dia berhutang memang tujuan dia untuk buat maksiat, wa sarafahu fiha wa lam yatub, kemudian dia dapat duit tu memang dia gunakan sarafahu, dia membelanjakan untuk maksiat dan dia tidak bertaubat. Contohnya dia memang kaki mabuk, ataupun dia ketagih arak atau ketagih dadah, atau dia nak pergi jumpa pelacur kan. Jadi dia pun tak ada duit, dia hutang. Jadi memang tujuan dia berhutang tu untuk beli arak, bukannya untuk diri sendiri. Jadi tujuan dia berhutang itulah yang berbeza. Di atas tu tujuan dia berhutang untuk dirinya sendiri, cuma dapat duit, dia belanjakan ikut suka hati dia. Yang kes kedua ni, dia berhutang, tujuan dia memang nak maksiat. Tu kes dua, bukan untuk dirinya sendiri, memang dia nak buat maksiat. Tu beza dia. Dan dia memang orang yang ahli maksiat, memang tak ada gambar dia nak bertaubat pun. Tak ada gambar dia nak bertaubat. Contohnya dia main judi, dia minum arak, dia terang-terangan, dia tak ada rasa malu segan. Fala yu'ta, dan maka orang ni tak boleh diberikan zakat. Wa ma law lam yahtaj lam yu'ta, dan selagi mana dia tidak ada keperluan, tidak ada hajat, dan wa ma law lam yahtaj, dan selagi mana dia tidak ada hajat keperluan, tidak ada hajat, maka tidak boleh diberikan. Maksudnya dia tak nak minta, maka tak boleh diberi. Tapi kalau dia minta pun dengan tujuan putus bekalan nak beli arak, tak boleh juga dibagi. Tapi kalau dia miskin, dia memang kaki arak, sampai anak bini dia pun dah tak ada apa yang nak dimakan, kemudian dia minta zakat sebab untuk anak bini dia tak ada benda dia nak makan kan. Itu boleh diberi. Dia kaki mabuk, kaki arak tu lain cerita. Ataupun biasanya orang kaki dadah kan, penagih dadah, anak bini dia dah habis lah, berteberakan, dah lintang pukang kan. Jadi itu boleh dibantu dengan zakat, kan. Okey, yang golongan kedua pula, yang berhutang tadi tu, au tadayana li islahi dzatil bain, dia berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang bertelagah, berselisih. Ai al-hal bainal qaum, berlaku perselisihan antara dua kaum, dua puak. Ka'an khafa fitnatan baina qabilataini tanaza'ata fi qatilin lam ya'zhar qatiluhu. Contohnya seperti dia takut kepada akan berlaku fitnah, peperangan kan, pembunuhan ataupun pergaduhan yang lebih teruk lagi antara dua golongan yang sedang berselisih pada masalah kes bunuh, dan tidak dapat dipastikan kan pembunuh dia. Lam yazhar, tidak jelas pembunuh dia, ataupun tidak jelas kes bunuh dia macam mana. Kan? Dia sekadar tuduhan ataupun bukti-bukti yang tidak kukuh kan. Tahu-tahu orang tu dah mati. Jadi ada tuduhan kepada seseorang atau sesepuak sedangkan yang dituduh tu tak ngaku kan.
Maka ada satu orang fatahmilu adiyah, satu orang untuk mengaku dia bertanggungjawab untuk bayarkan diat. Jadi nampak dah teruk keadaan ni, orang tu nak bergaduh dua pihak, maka satu orang nak mendamaikan dengan cara dia jamin, dia nak tolong bayarkan diat. Taskinan lil fitnah, untuk menghalang berlakunya fitnah yang lebih teruk lagi. Jadi diatnya 100 ekor unta, itu diat bagi kes bunuh. Kalau sekarang ni kalau 1 ekor unta katalah paling murah 7,000, kalau 100 700,000. Kan, kalau harga sekarang lah contoh kan. Maka dia berhutang lah untuk belikan unta tu, ataupun nak bayar duit diat dengan nilai 100 ekor unta. Maka terpaksa dia berhutang kerana nilainya begitu besar sekali, sampai dia jadi susah. Jadi orang yang menjamin ni tadi, fayu'ta, boleh dibagi zakat kepada dia. Walau ghaniyan, sekalipun dia tu orang kaya, tapi dia boleh terima zakat kalau dia menjadi orang pak sanggup untuk bayarkan diat bagi dua pihak yang sedang berselisih, bertelagah tentang kes bunuh. Walau ghaniyan tariban fi hadhil makramah, sekalipun dia orang kaya, sebagai galakan kepada sikap mulia ini. Au tadayana, yang ketiga, ataupun dia golongan ketiga, orang yang berhutang boleh dibantu. Au tadayana li dhamanin, atau dia berhutang untuk menjamin, fayu'ta, maka dia boleh diberikan zakat. In a'sara ma'al asil au a'sara wahdahu, jika dia menjadi susah untuk bayar hutang kepada asil, ataupun dia menjadi susah dirinya sendiri disebabkan oleh nak bayar jaminan tadi tu. Maksudnya satu kes dia nak bayar, dia ada duit tapi nak bayar tu susah kan? Dia nak bayar tu susah. Keduanya dia bayar, masalahnya dia sendiri pun susah. Tu ada sikit perbezaan. Jadi maka boleh diberikan zakat in a'sara ma'al asir, jika dia susah untuk membayar kepada asil pemberi hutang. Kan, asil ni kes kafalah lah, kafalah. Jadi kafalah tu si pemberi hutang tu dia nak perlu kepada penjamin. Jadi penjamin tu kafil. Yang pemberi hutang tu asil. Orang yang berhutang tu namanya madin. Orang yang berhutang. Jadi bila orang berhutang tu lari atau tak mampu bayar, terpaksalah ditanggung hutangnya oleh kafil. Itu namanya dalam kes yang ini. Jadi si kafil ni pun tak ada cukup duit untuk bayarkan hutang orang, maka dia pun berhutang untuk bayar hutang orang. Jadi ini boleh dibantu dengan zakat. Ataupun dia sendiri pun susah, awa asara wahdahu, dia dah lah susah, dia nak bayar jaminan duit, dia nak bayar duit jaminan orang untuk orang lain pula, orang berhutang. Dia dah jamin, dia sendiri pun susah, maka orang ni dikira gharimin, asnaf yang berhutang, orang berhutang. Walaupun dia tak berhutang tapi dia bayarkan hutang orang, tapi masalah dia pun susah, maka dia dapat asnaf gharimin. Wa kana mutabarri'an bidhaman, dan keadaan dia mestilah dia sukarela untuk menjamin. Keadaan orang tu membayar jaminan tu kerana dia memang sukarela nak bantu. Bi khilafi ma idza dhamina bil idzin, berbeza keadaannya kalau dia jamin orang tu memang dia sendiri yang nak, dia sendiri yang bukan sukarela, dia nakkan sesuatu faedah kan. Jadi dia suruh orang hutang, aku jamin, kau bagi hutang aku jamin, dia kata. Jadi dia sendiri yang
yang mahu menjadi penjamin dengan izin dia kan. uh, Bukan sukarela nak bantu di situ, memang dia sendiri yang nak jadi penjamin di situ. Yang itu tak boleh diberikan bantuan dengan zakat, sebab dia sendiri yang mahu kan, yang bukan secara sukarela, dia sendiri yang mahu jadi penjamin. Kau pinjam je, aku jamin, dia kata. Jadi tak ada unsur sukarela kat situ. Sukarela ni iaitu tabarruk ni, iaitulah dia tak ada apa-apa kepentingan. Kalau di sini dhamin bil izin ni dia ada kepentingan. Itu beza dia. Wasabi'u, yang ketujuh daripada asnaf zakat itu ialah fi sabilillah ta'ala mutatai'un bil jihadi fa yu'ta wala ghaniyan. Iaitulah pada jalan Allah Ta'ala yang sukarela untuk pergi berjihad, maka boleh diberikan zakat kepadanya walaupun dia orang kaya. Dia kaya je lah, tapi dia perlu untuk pergi berjihad, dia perlu kepada kelengkapan senjata, perisai, kalau dulu baju besi, sekarang ni yalah, kelengkapan untuk pertahankan tanah air lah. Senjata-senjata, peluru, apa macam-macam lah, pakaian-pakaian perang. Jadi boleh dibantu. Habis dia kaya, kalau dia tak nak tu lain cerita. Yang penting dia ada hak untuk mendapat bantuan harta zakat. Wasaminu, yang ke-8 daripada asnaf zakat ialah ibnu sabil, iaitu orang dalam perjalanan, tengah jalan, anak jalanan, artinya dalam perjalanan. Wa huwa munsyi'u safarin min baladil zakati, dia bermusafir tu, munsyi'u safar, di dalam negeri zakat, iaitulah di dalam negeri zakat itu dikeluarkan, maka dia putus perbelanjaan, dia boleh minta zakat daripada negeri tersebut kan. Dia memulakan musafir di dalam negeri zakat tu tadi, dan dia bermusafir dalam negeri dia. Okey, apa dia tadi? Mulakan musafir dalam negeri zakat tu, putus perbelanjaan dia minta lah. Kalau di Selangor, dia musafir daripada Rawang ke Sabak Bernam ataupun ke Kuala Selangor, putus perbelanjaan dia. Tambang bas dah tak ada, tambang teksi tak ada, minta lah duit zakat daripada Lembaga Zakat Selangor. Au mustazun bihi, ataupun dia telah musafir keluar daripada sepadan negeri, fi safarihi, dalam safarnya. Contohnya dari Selangor dia keluar lah, pergi ke mana-mana, pergi ke Mesir, pergi ke London dan sebagainya, untuk tujuan yang harus putus bekalan dia. Boleh minta daripada Lembaga Zakat Selangor. Ini ihtaja, kalau dia perlu, maksudnya dia kena minta. Ini ihtaja, dia perlu, maksud tandanya dia perlu minta. Wala maksiatan bisafari, tidak ada maksiat pada musafirnya. Wa yajibu ta'mimu al-asnafi thamaniyati fil qismi in amkana, dan wajib kena meliputi semua ke-8 asnaf tadi tu dalam pengagihan zakat jika ada kemampuan, jika mampu, ataupun semampu mungkin. In amkana, semampu mungkin. Bi an qasamal imam walau binaibihi wa wajadu li zahiril ayah, iaitu imam ataupun ketua negara itu sendiri, ketua negeri, pemerintah negeri itu sendiri yang mengagihkannya, sekalipun dengan melalui wakil dia. Kalau nak agih pun kena imam sendiri ataupun wakil kepada pemerintah. Pemerintah dah wakilkan kepada lembaga zakat, maka lembaga zakat lah gitu yang mengagihnya.
di mana penerima tu wajadu terdapat dalam zahir ayat, yang ayat berkaitan dengan asnaf zakat. Jika tidak memungkinkan untuk diagih kepada 8 asnaf tadi tu, iaitulah bi an qasamal mal, iaitulah pemilik harta tadi tu mengagihkannya sendiri sebab tidak ada amil ataupun tidak ada imam, maka dan dia jumpa dengan sebahagian daripada asnaf tu, maka dia bagi. Maka wajib dia bagi, wajib juga dia bagi. Walaupun tak ada amil, tak ada pemerintah, wajib juga dia bagi kalau dia bertemu dengan mana-mana daripada asnaf tadi tu. Ketika tu tak adalah dia perlu cari sampai ke 88 asnaf tadi. Siapa yang dia jumpa dia boleh bagi. Wajib dia bagi ila man yujidu minhum, kepada siapa saja yang dia jumpa di kalangan asnaf. Wa ta'mimu man wajada minhum 'alal imam ta'mimu ahadi kulli sinfin. Keseluruhan asnaf tadi tu, keseluruhan asnaf yang berada keseluruhan asnaf yang berada dalam negeri itu bagi seorang pemimpin adalah merupakan keseluruhan dalam satu kelompok asnaf. Jadi dalam satu kelompok asnaf tu ada 8 golongan. Begitulah. Jadi ke-8-8-nya termasuk seperti satu lah. Satu kewajipan untuk agihkan zakat. Jadi bila dia tu seperti satu, berarti semua kena dapat. Kalau dia terpecah-pecah, boleh jadi ada yang dapat, boleh jadi ada yang tak dapat. Tapi bagi seorang imam, seorang pemimpin, maka dia kena agihkan keseluruhan tu seperti dia agihkan kepada satu orang. Seperti, kan. Jadi kalau dalam tu ada 8, maka 8-8 tu mesti kena dapat. Begitulah. Wa kadza al-maliku in hasaru bil balad. Begitu juga dengan pemilik harta tadi tu. Kalau dia nak agihkan zakat dia tidak melalui imam, maka dia berjumpa dengan satu orang, maka dia sebagai satu orang, dia agihlah zakat itu kepada satu orang. In hasaru bil balad. Jika asnaf itu duduk dalam negeri tu, orang yang memang duduk dalam negeri tu, tak boleh dia keluar daripada negeri tu. Sebab itu negeri dia, maka dia agihkan zakat tu kepada siapa yang dijumpa, kepada mana-mana asnaf yang ada dalam negeri itu. Kalau dia nak agihkan kepada 2 asnaf, boleh je. Kalau dia berjumpa dengan 2, kalau dia nak berjumpa dengan 8, dia agih kepada dalam 8. Tapi kalau dia jumpa 1, agih 1. Begitulah. Tapi kalau satu orang, zakatnya tak adalah banyak sampai nak agih 8. Kalau dia zakat sekadar 2-300, dia agih kepada 8 orang, apa yang dapat. Jadi kalau 2-300 agih kepada satu orang, dah berpada. Wa wafa bihim almal, dan dia memberikan kepada asnaf tadi tu harta zakat dia. Fa illam yanhasiru au in hasaru wa lam yufi bihim almal lam yajuz al-iktisar ala al-aqal min thalathatin min kulli sinfin. Jika fa illam yanhasiru, jika asnaf tadi itu tidak tertentu, inhasaru, tidak dikenal pasti mana-mana orang itu, ataupun inhasaru, ataupun dikenal pasti juga, walam yufi bihim almal, tapi tak dapat, tapi harta tu tak dapat dihabiskan untuk memberi kepada asnaf tadi tu, kan. Lam yajuz al-iktisar ala al-aqal min thalathatin min kulli sinfin, maka tidak harus membataskan ala al-aqal
min salasatin min kulli sinfin, membataskan sekurang-kurangnya 3 orang bagi setiap asnaf tadi tu. Okey, ulang. Fa'in lam yanhasiru, jika tidak ditetapkan siapa yang akan menerima zakat, ataupun ditetapkan tapi tidak walam yafi bihim almal, tapi tak habis harta tu nak bagi kepada mereka. Harta dia banyak kan, bagi kepada satu orang banyak kan, sampai berjuta-juta, takkan nak bagi kepada satu orang. Ada orang bayar zakat berjuta-juta. Jadi lam yajuz al-iktisar ala al-aqal min salasatin, maka tidak harus membataskan bilangan orang penerima zakat tu kepada alal aqal min salasatin, yang tidak harus membataskan penerima zakat tu alal aqal min salasatin, kurang daripada 3, mesti sekurang-kurangnya 3. Tak boleh kurang daripada itu. Min kulli sinfin, bagi setiap asnaf. Okey. Jadi kalau ini masalah, kalau pemilik harta tu sendiri nak agih sendiri, maka kalau dia nak agihkan harta tu, dia tak boleh setiap asnaf yang dia nak bagi tu tak boleh kurang daripada 3. Kalau duit dia berjuta, maka dia kena agihkan seberapa banyak yang dia boleh, dan bagi setiap asnaf tu dia kena tak boleh kurang daripada 3. Dizikrihi fil ayah bi sighatil jama', berdasarkan kepada ayat Al-Quran yang menerangkan tentang asnaf tadi tu dengan sirah jama', dengan menggunakan kalimah jama' lah. Wa huwa al-murad bi fi sabilillah, itulah yang dikehendaki dengan maksud fi sabilillah wa ibni sabil, pada jalan Allah dan ibnu sabil. Jadi walaupun itu tak ada jamaknya, tapi sirahnya jamak lah. Maksudnya fi sabilillah tu bukan satu orang, ibnu sabil tu orang yang dalam perjalanan tu bukan satu orang aja. Jadi begitulah, maksudnya sesiapa saja, maksudnya ramailah bila sebut sesiapa saja. Alladhi huwa jinsun, iaitulah bermaksud jenis fi sabilillah, sesiapa saja. Jenis ibnu sabil, jadi dia bukan satu orang. Illa al-amil, melainkan amil. Jadi orang yang nak bagi zakat sendiri tu, agih sendiri tu, dia hanya ada 7 asnaf saja. Tolak amil tak ada, sebab dia jadi amil. Fa innahu yasqutu, gugur asnaf bagi amil. Idza qasamal maliku, kalau pemilik harta itu sendiri yang nak agih. Wa yajuzu haitsu kana ayakuna wahidan in hasalat bihi al-kifayah, dan harus sekira-kira adalah dia bagi zakat tu kepada satu orang saja jika dia dapati bagi satu orang dah cukup. Contohnya dia bayar zakat 200 kan, jadi satu orang cukup lah. Jadi kalau dia merasakan dengan satu orang dah cukup, maka satu orang pun dah cukup. Wa tajibu at-taswiyah bainal asnaf ghairu al-amil walau zadat al-hajata ba'dahum, dan wajib mensamaratakan antara asnaf tadi tu selain daripada amil. Amil dia ada special case. Jadi selain daripada amil, penerima zakat yang lain kena bagi sama rata, walau zadat al-hajah ba'duhum ba'da, sekalipun sebahagian daripada mereka tu lebih memerlukan kan. Tapi bila agihan zakat, dia tak boleh siapa perlu dia lebih, bukan, dia kena sama rata juga, kecuali amil. Sebab amil ni dia ada sekurang-kurangnya 4 bahagian amil tu.
Jadi tuntutan dia tu pula tak menentu, dan tak boleh nak dikecualikan. Habis. Ni penting. Wa yuhramu 'alal malik, haram bagi pemilik harta, wala yujzi'uhu, dan tidak sah naqlaz zakati min baladi wujubiha ma'a wujudil mustahiqina ila baladin akhar. Tidak sah memindahkan harta zakat daripada negeri yang wajib dia bayar zakat tadi tu. Contoh orang Selangor bayar kat Selangor, dia kerja kat Selangor, dia memang orang Selangor, bayar dekat Selangor. Tapi bila dia bayar ke negeri lain, maka tidak sah jika wujudnya orang yang berhak menerima zakat di dalam negerinya tadi tu, di dalam negerinya. Kemudian dia pindahkan zakatnya ila baladin akhar, dia pindahkan, naqal dia pindahkan ke negeri yang lain. Tak sah. Ini pernah berlaku. Jadi sama-samalah kita menerangkan keadaan sebenarnya. Tapi kalau zakat fitri dia boleh bayar di mana dia berada. Contohnya dia orang Selangor, kemudiannya dia nak raya, dia balik kampung, jadi dia bayar dekat kampung dia. Katalah dia balik kampung ke Kelantan contohnya, jadi dia bayar kat Kelantan. Boleh lah, sebab dia berada di sana, sah lah. Ini masalah zakat harta. Fa in adamat al asnafu fi baladi wujubiha, jika tidak ada asnaf dalam negeri yang dia wajib zakat itu, au faddala anhum, ataupun ada lebihan selepas dia agih zakat kepada asnaf tadi tu, ada lebih lagi. Au faddala anhum syai'un, ada sedikit, adalah lebihan, wajaba naqluha, maka ketika tu barulah dia wajib pindahkan harta zakat tadi. Au al-fadil ila mislihim, ataupun al-fadil, harta lebihan zakat tadi tu boleh dipindahkan ila mislihim, kepada orang yang seperti mereka, orang asnaf juga, bi aqrabi baladi ilaihi, kepada negeri yang paling dekat. Contoh Selangor paling dekat Negeri Sembilan, Pahang sebelah dia kan, wilayah persekutuan, begitulah. Jadi yang sepadan dengan negeri dia, kena utamakan yang paling dekat. Wa in adama ba'duhum au fadala anhu syai'un radda nasibul ba'di al-fadili anhu 'alal baqin. Jika tidak ada asnaf tu di negeri sebelah tu, ataupun ada lebih juga, dah bagi kepada negeri, penduduk negeri dia, dah bagi kepada jiran dia, negeri di jiran dia tu, ada lebih lagi. Wa in adama ba'duhum, jika tidak ada sebahagian asnaf, ada asnaf tapi tak semua kan, ataupun dah agih semua asnaf tapi ada lagi balance kan, radda nasibal ba'di, maka bahagian yang tak ada tadi tu, katalah dia agih dalam negeri dia tu tak cukup asnaf, yang ada fakir miskin, rakib tak ada, kemudiannya warimin tak ada, Ibnu Sabil tak ada, jadi berapa banyak yang tak ada kan. Jadi bahagian yang ada tu bagi, bahagian yang tak ada tu radda nasibul ba'd, kena pulangkan balik, atau dah diagih-agihkan ada lebih lagi, maka radda nasib alal baqin, pulangkan balik kepada yang ada, alal baqin, kepada asnaf yang ada. Jadi katalah
dari 8 asnaf tu hanya ada 7 atau ada 6 aja. Jadi apa tu, yang 2 asnaf yang tak ada tu kena dipulangkan balik kepada 6 yang ada tu. Maknanya dikira balik lah, tak ada dikira pecah 8, dikira 6, pecah 6 je. Kalau apa tu, asnaf yang ada tu ada 6. Kalau asnaf yang ada tu contoh rikab tak ada lah, maka dia kira pecah 7 je, tak kira pecah 8. In naqasa nasibuhum an kifayatihim. Jika apa tu, asnaf yang dapat tu, dia bahagian yang dia dapat tu kurang daripada keperluan kifayah mereka. Artinya kena diutamakan fuqara lah, kaum fakir. Sebab dia banyak lagi keperluan yang dia tak cukup kan. Jadi diutamakanlah, kalau ada lebihan maka diutamakan kepada tu orang fakir. Ataupun fi sabilillah, lagilah perlu kepada banyak perbelanjaan. Kalau dalam suasana perang kan, lagi besar perbelanjaannya, maka utamakan di sana. Amal imamu falahu, lau adapun imam pemerintah, maka dia mempunyai hak, ataupun naib wakil imam tu juga mempunyai hak untuk naqlu zakat mutlaqan, untuk pindahkan harta zakat dia ke negeri lain secara mutlak. Tak ada pertikaian lah, mutlak dia mempunyai kuasa penuh untuk memindahkan harta zakatnya. Sebab tasarruful imam manutun bil maslahah. Apa, tindakan imam tu dia penuh dengan kemaslahatan. Dia tak boleh nak disekat dengan tak boleh disekat untuk melakukan kemaslahatan, strategi dengan peraturan-peraturan yang mengekang pelaksanaan strategi yang baik. Wallahu ta'ala alam. Tajuk akan datang 4 golongan yang tidak boleh menerima zakat. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.